Pernahkah Anda dengar satu janji yang sudah basi tetapi dihidangkan semula seperti lauk yang baru? Itulah yang berlaku sekarang di Sabah. Apabila PRN ini semakin dekat, tiba-tiba cadangan had tempo jawatan Ketua Menteri Sabah kepada dua penggal dibangkitkan semula. Tetapi tunggu dulu, bukankah cadangan ini sudah wujud sejak 2021 lagi? Jadi kenapa sekarang barulah mau diwar-warkan semula? Adakah ini satu bentuk penipuan politik secara halus? Mari kita ulas, mari kita bongkarkan satu persatu kenyataan panas ini dan Anda yang akan tentukan sendiri. Reality ataupun sekadar wayang pilihan raya. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengulas satu isu panas dari Sabah menjelang PRN yang semakin hampir. Isunya bukan kecil. Ia menyentuh integriti, janji politik, dan juga masa depan kepimpinan negeri ini. Baru-baru ini, ahli Dewan Undangan Negeri Sri Tanjung dari Parti Warisan Justin Wong tampil menyelar gabungan rakyat Sabah yang katanya sedang menggunakan cadangan lama sebagai umpan politik baru. Apakah cadangan itu? Cadangan itu adalah untuk menghadkan jawatan Ketua Menteri Sabah kepada dua penggal. Kedengaran menarik tetapi jangan dulu terpedaya terlalu cepat. Menurut Wong, idea tersebut bukanlah satu ide yang baru, malah ia sudah dikemukakan sejak tahun 2021 lagi ketika Pakatan Harapan menandatangani Memorandum Persefahaman ataupun MOU bersama Ketua Menteri ketika itu, Datuk Seri Haji Jinor. Dalam MOU itu, had dua penggal untuk Ketua Menteri sudah pun dipersetujui. Tetapi dari 2021 hinggalah 2024, apa yang jadi? Tiada apa-apa tindakan pun. GRS kononnya ada majoriti 2/3 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi, kenapa tidak terus pindah perlembagaan negeri untuk menjadikan had dua penggal itu satu realiti? Dan kita bila pilihan raya negeri semakin hampir, tiba-tiba janji ini muncul semula dalam manifesto GRS. Seperti yang diumumkan oleh Setiausaha Agung GRS merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Justin Wong menyindir tindakan ini sebagai sekadar slogan manis yang tidak membawa perubahan sebenar kepada hidup rakyat Sabah. Katanya lagi, atas kertas memang nampak bagus, tetapi adakah kehidupan kita hari ini betul-betul lebih baik? Yang boleh jawab bukanlah kerajaan tetapi rakyat yang hidup di dalam realiti sebenar. Kenyataan ini sebenarnya cukup dalam. Kerajaan boleh janji macam-macam, tetapi yang menanggung akibat kegagalan dasar ataupun kelewatan proyek adalah rakyat sendiri dan bukan menteri-menteri. Beliau juga tidak lupa untuk menyentuh isu-isu asas yang membelenggu Sabah sejak sekian lama. Walaupun negeri ini kaya dengan sumber asli dan mempunyai kedudukan geostrategik yang hebat, rakyatnya masih lagi hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Masalah bekalan air, gangguan elektrik, jalan yang rosak, perkhidmatan asas yang daif, semuanya ini masih lagi menghantui rakyat Sabah sehinggalah hari ini. Dan ini semua bukanlah cerita baru juga. Malah dalam laporan tahun 2023 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, Sabah masih mencatatkan kadar kemiskinan relatif antara yang tertinggi di negara ini. Wong menyeru rakyat Sabah agar belajar daripada Sarawak yang menurutnya lebih berjaya mengangkat kepimpinan lokal yang benar-benar memikirkan kebajikan rakyat. Beliau mengajak pengundi untuk memberikan mandat kali ini kepada Parti Warisan, sebuah parti tempatan yang dikatakan inklusif, berbilang kaum dan bebas dari agenda politik semenanjung. Sebagai makluman tambahan kepada penonton, Datuk Seri Haji Jinor sebelum ini telah menyatakan bahwa penggal seterusnya akan menjadi penggal terakhir beliau sekiranya diberikan mandat sekali lagi.
Namun begitu, janji ini juga mendapatkan berbagai reaksi. Ada yang menyambut baik sebagai tanda pemimpin yang tidak gila kuasa, tetapi ada juga yang skeptikal karena janji-janji terdahulu pun masih lagi banyak yang belum ditunaikan. Kalau kita imbas kembali laporan bernama bertarik 2 Agustus 2023, Haji Ji ada menyebut bahwa beliau menyokong pembaharuan institusi, termasuklah had penggal ketua menteri, tetapi katanya ia memerlukan konsensus dari semua pihak. Konsensus ini pun pelik, sebab GRS sebenarnya sudah cukup majoriti untuk membuat pindaan jika mereka benar-benar serius. Dan kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, tindakan ini mempunyai apa yang selalu dilakukan oleh parti-parti pemerintah sebelum PRU ataupun PRN, yaitu membawa balik janji lama, gula-gulakan rakyat, harap dapat untuk memancing undi. Tetapi selepas menang, janji itu kau tengoklah memang hilang entah kemana. Kita tengok sendiri isu MA63 pun, yang kononnya menjadi agenda besar kerajaan pusat dan negeri. Tapi sampai sekarang masih banyak perkara yang belum diselesaikan. Jadi persoalan yang perlu kita fikirkan bersama adalah, adakah cadangan had dua penggal ini benar-benar untuk rakyat ataupun hanyalah satu strategi politik menjelang PRN? Jika benarlah ikhlas, kenapa tidak dilakukan dari awal lagi? Adakah ini tandanya GRS sudah ketandusan ide baru lalu terpaksa recycle janji lama untuk kekalkan kuasa? Dan satu lagi soalan yang panas, jika warisan diberikan peluang semula, mampukah mereka laksanakan semua reformasi yang mereka lakukan selama ini? Atau adakah mereka juga akan ulang kesilapan lalu ketika mentadbir Sabah bersama Warisan Plus sebelum ini? Jadi kepada Anda semua rakyat Sabah, adakah Anda bersedia untuk sekali lagi ditidurkan dengan janji lama yang dihias dengan cantik? Atau sudahkah tiba masanya untuk kita bangkit dan menuntut perubahan yang sebenar? Coba kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah sebab kami ingin dengar apakah suara rakyat terhadap isu ini. Parti mana yang benar-benar jujur membela rakyat? Parti tempatan ataupun yang terus tunduk kepada telunjuk pusat? Coba kita pikirkan. Baiklah semua, jangan lupa untuk tinggalkan like Anda, share dan juga subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk terus bersama-sama kami di dalam membongkar isu-isu panas politik tanah air. PRN Sabah bakal menjadi medan penentuan. Sama ada rakyat terus dijadikan mangsa permainan kuasa ataupun suara rakyat bangkit memecahkan tradisi lama. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sabah bukanlah eksperimen politik. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja semua. Terima kasih.